Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aimati Ahmad dari HQ Design Alam Haramain. Kepakaran kami adalah untuk bantu golongan yang mempunyai masalah ketum, dadah dan koroid. Okey. Saya hari ini akan membuat founder daripada tim Design Alam Haramain, iaitu Cik Sobki, dan juga eksekutif pemasaran daripada Design Alam Haramain, iaitu Puan Masyita. Apa khabar tuan-tuan? Sihat, alhamdulillah. Okey. Tembuah hari ini adalah dengan tajuk macam mana Design Alam Haramain ini ditubuhkan. Okey. Saya akan teruskan dengan soalan. Sebelum tu saya minta semua orang share dulu live ni bagi kita semua, dan siapa yang nak tengok dan nak tahu tentang macam mana Design Alam Haramain ni boleh ditubuhkan, boleh tengok live ni. Okey. Saya akan teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu saya tujukan kepada Tuan Sobki lah. Okey. Tahun bilakah tertubuhnya syarikat Design Alam Haramain ni? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi kepada rakan semua, sahabat dan juga tim yang mengenali kami dan yang masih dalam rawatan ketum, koroid dan dadah, insyaAllah. Jadi persoalan adik Ain kita tanya bagaimana bilakah wujudnya syarikat Design Alam Haramain ini. Sebenarnya kita dah beroperasi selama 2016. 2016 kita dah start sedikit demi sedikit, ibarat anak-anak sedang membina rumah. Daripada sikit sampai pada hari inilah. Jadi dah 4 tahun dah. 4 tahun masuk ke tahun ke-20 insya-Allah. Jadi alhamdulillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kekuatan daripada pihak kami untuk meneruskan perjuangan ini, di mana kami dapat membantu ribuan orang yang telah berjaya dan ratusan orang yang belum lagi berjaya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita nak semua berjaya. Itu kita nak. Kita ni semua nak berjaya. Tapi sekadar mana usaha dan ikhtiar kita untuk nak bagi lega ke semuanya, insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang boleh saya kongsi, insya-Allah. Soalan yang kedua pula, apa tujuan syarikat ini ditubuhkan? Tujuan. Okey, baik. Tujuan kita tak lain dan tak bukan adalah perkara yang paling asal, perkara paling pokok, paling utama. Yang pertama sekali, kita nak mengurangkan jurang ketagihan ketum, koroid dan dadah di dalam Malaysia ni yang semakin parah. Jadi kita wujudkan satu benda ni untuk nak membasmi, untuk nak membantu golongan anak Melayu kita dan juga seagama dengan kita. Itu fokus pertama kita. Disebab apa? Semakin hari, semakin lama, semakin tahun, semakin tinggi jumlah kadar dia. Jadi bukan sekadar lama semakin turun dan turun. Semakin lama semakin tinggi. Jadi kita wujudkan benda ni satu perjuangan untuk nak membantu mereka. Sebab apa? Masih ada golongan yang mencari. Ada yang setengah tak mau mencari, terus ke jalan tu. Jadi kita nak target, kita nak bantu golongan yang nak U-turn, yang nak patah balik, yang dah rasa tak mampu dah, yang rasa terbeban dari segi ekonomi, ketenangan dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Jadi depa ni ada setengah golongan yang nak patah balik. Okey, kita kena tahu golongan-golongan yang ketum, koroid, dadah ni dia ada beberapa kategori. Ada yang macam ketum ni kalau 2 tahun, 5 tahun ke bawah biasa. Sebab apa? Depa ni ada hala tuju. Depa ni ada berfikiran waras. Depa ada kejaya, depa ada anak bini. Jadi depa ni nak patah balik. Dia berbeza dengan tahap batu yang kritikal, tahap dadah yang kronik, berbeza. Jadi kita nampak ketum ni dia masih ada lagi kita harapan. Luas terbentang, cuma lagi sikit lagi je, tak ada orang nak bantu. Tak ada satu solution untuk orang nak
nak dapatkan benda tu. Jadi kita kena sediakan benda ni pasal orang nak monti. Okey, pertengahan umur, remaja dan dewasa, 40-an ke atas. Lepas tu belasan tahun. Jadi belasan tahun ni sentiasa orang yang baru nak mencuba. Dia nak mencuba apa yang baru dalam hidup ni. Jadi golongan yang tengah dah mula relax lah. Oh tak boleh ni, kita tak boleh ni. Golongan yang ketiga, bila aku nak berhenti, bila aku nak berhenti. Mungkin golongan ni 40-an ke atas. Jadi kita nak sasarkan kepada 40-an ke atas ni. Sebab yang pertama umur, sabda Nabi kata umur 40 adalah pertengahan umur. Banyaklah yang kita berjumpa dalam tu awal sebelum 40-an dan selepas 40-an. Dia punya standard dia tu. Jadi banyak orang kata kalau 40 duduk macam tu juga, dikuatiri, ditakuti, takut sampai 50 pun 60 pun macam tu juga. Jadi kita standby keadaan tu dan kita selamat daripada usia ketika. Itulah kita punya matlamat kita, insya-Allah. Jadi yang perlu kita kongsilah kepada orang ramai di bawah sana, insya-Allah. Jadi siapa yang nak komen, nak tanya soalan, boleh tanya lah kepada kami, yang kami akan cuba jawab. Okey, seterusnya soalan kepada Puan Rashida pula. Okey, nama DJ Alam Harumai kan? Okey, macam mana nak letak, macam mana boleh terfikir nak letak nama DJ Alam Harumai? Macam mana nama DJ Alam Harumai tu boleh wujud? Okay, Assalamualaikum. Saya Mahita dari DJ Alam Harumai, selaku eksekutif pemasaran dalam DJ Alam Harumai ni lah. Okey, terfikir untuk letak DJ Alam Harumai tu sebenarnya daripada tuan founder. Dia tu kata ada maksud apa? Dengan dengan Zat. Z tu Zat. Okey, dengan Zat, Harumai tu sempena nama apa? Sempena nama imam dua masjid. Ya. Itu saya tuan founder yang letak, saya tak berapa nak ni sangat. Dan dia ceritalah DJ Alam Harumai tu memang kami pakai untuk syarikat dan produk. Dan DJ tu DJ Alam trademark kami untuk branding. Okey, baik, saya nak tambah sedikit lah berkenaan dengan DJ Alam. Okey. Dengan zat meliputi alam. Sebenarnya perkataan tu cuma logo, tapi membawa maksud dengan zat meliputi alam. Dengan Allah tadi tu zat, nama bagi Allah. Alam tadi tu sesuatu selain daripada Allah. Jadi zat dengan zat meliputi alam. Jadi bermakna manusia mempunyai sambung, manusia mempunyai hajat. Manusia kena berhajat, manusia kena ada link ataupun bertempur pertalian dengan alam. Jadi kita wujudkan herba, di mana herba ni manusia tak ada tinggal. Betapa Tuhan nak tunjuk, banyak Tuhan mencontohkan gunung ganam, berzikir dan sebagainya. Tiap-tiap contoh pendidikan penyakit ada ubatnya. Banyak dalil-dalil yang mencontohkan alam semesta, Jadi kita ambil di situ. Di mana pokok rumput jadi ubat, pokok bunga ladang jadi ubat, apa saja pun pokok-pokok kayu ni, serta ubi dan bunga, dia memberi sumber. Dia ada connection dengan kita. Cuma lagi kita yang tak mendalami, kita tak memperhalusi, kita ingat biasa je benda tu. Sedangkan benda tu semua untuk manusia. Tidak aku jadikan tiap-tiap satu tadi tu tanpa sebab, tanpa musabab, tanpa bermanfaat, tanpa keuntungan dia bagi manusia. Jadi kita menguraikan segala, kita kata apa, perkataan tu, dan kita jadikan herba-herba ni sebagai satu trademark bangsa Melayu punya tradisional punya style. Cuma kita dimodernkan dengan keadaan hari ni, dengan packaging, dengan sebagainya macam tu. Sebab apa, hempa ratu ni dia memang daripada Asia kita, baik China, baik India, semua pedagang-pedagang luar masuk lama dah dia ni hempa ratu.
Pasal orang kita makan rokok maka apa pun jadi empat, apa pun jadi benda makan. Jadi macam tu. Jadi insya-Allah. Okey, ada apa soalan? Okey. Soalan yang seterusnya. Setakat sekarang ni daripada 2016 sampai 2020 ni apa maksudnya macam apa dah produk yang design Alam Harumai dah buat keluar? Cerita. Okey. Setakat hari ni sepanjang 4 tahun kami sepanjang kami beroperasi, kami ada 4 produk. Satu jus Harumai, 2 minyak Harumai, 3 minyak Panglima. Okey, 3 sebab yang minyak tu kami ada offline dengan online. So dia berbeza dia dekat packaging dia, botol kaca dengan botol minyak. Untuk pemulihan kami buat untuk set pemulihan ada 2 item, minyak Harumai dengan jus Harumai. So untuk ketagihan kita fokus dekat set Harumai lah. Lepas tu untuk Panglima tu khas untuk lelaki lah. Kami sediakan khas untuk lelaki, untuk yang merawat tenaga batin. Yang minyak Harumai ni botol kaca kami buat offline. Yang tu kami akan letak di kedai-kedai lah untuk minyak Harumai tu. So bezanya dekat harga dengan isi kandung dia. Setakat ni 3 lah produk yang kami keluarkan. Okey, soalan yang terakhir. Okey. Apakah liku-liku sebenarnya sebelum ni saya tahu macam okey, di Alam sebelum ni buat dekat rumah saja. Sekarang ni alhamdulillah dah boleh duduk kat kedai sendiri, ada kedai sendiri. Okey, dah pindah ke lokasi baru, Sungai Lalang. Okey, apa sepanjang tubuhnya di Alam ni macam apakah liku-liku yang dihadapi oleh tuan founder dan puan eksekutif sebagai eksekutif masyarakat, apakah liku-liku yang dihadapi untuk berjaya sampai macam ni? Apa dia liku-liku? Yang sebenarnya Jawapannya mudah tapi susah. Jawapan mudah tapi susah. Lepas tu nampak senang tapi payah. Lebih kurang tu lah. bukan senang lah. Bukan sebab apa, dia satu-satu benda ni dia membawa perjuangan. Istilah dia bukan nak senang, tapi kita kena berdepan untuk kesusahan. Kita kena berdepan dengan tanggungjawab yang besar untuk nak jadi besar. Jadi orang tua kata kalau nak duduk di atas, pastikan di bawah itu selamat. Jadi kita bermula daripada kaki 5, bermula daripada pasar malam, pekan hari. Kita tahu macam mana kehidupan. Kita mengaji dengan kehidupan. Sampai hari ini pun kita masih berguru. Kita masih ada mentor-mentor yang tunjuk ajak kita. Jadi saya nak ucap terima kasih, syukur, alhamdulillah kerana Allah Ta'ala temukan saya dengan tim Encik Fauzi, Ustaz Zahir, di mana perjumpaan tadi tu dia membuahkan hasil. Kalau kita menego, kita tak tanya orang, macam tu je kita. Kalau kita menego tak ada teguran daripada orang, memang kita macam tu saja. Sebenarnya kita kalau seorang memang tak boleh buat apa. Kita kena wujudkan satu jemaah, dan di dalam jemaah tu tidak ada perkataan bos ke apa-apa, malah kita kaitkan mereka ni sebagai sahabat. Jadi boleh tegur hang, boleh tegur aku. Boleh tegur hang, boleh tegur aku. Jadi persekapatan itulah yang membawa berkat. Sebenarnya di hari ini, dalam perjalanan yang kami tangguh, yang kami berjumpa, sebenarnya benda ni bukan seronok pun. Benda ni bukan seronok, malah benda ni cari pasal. Cari pasal. Orang bermasalah, kita yang tolong fikir bagi selesai. Orang yang isap pit, isap batu, lari rumah, pukul bini, cerai orang kaya dan sebagainya, pukul mak, bunuh dan sebagainya. Jadi kita yang jadi
jadi apa? Jadi tanggungjawab. Jadi penyelesaian masalah orang. Sebenarnya ni bukan kerja. Kalau kerja saya pun tak mampu. Siapa nak kerja tu? Sedangkan kita masih ada badan berkanun, AAPK, jenayah narkotik dan sebagainya. Banyak lagi agensi-agensi yang membantu. Siapa kita nak membantu? Cuma kita boleh bantu secara solution. Macam mana cara nak bagi mereka hilang sakit, bagi kepahaman apa tentang pemikiran, tarbiyah tentang Islami, bagi tahu tentang hukum-hukum hakam. Yang kita nampak kebanyakan, pertama sekali, jurang hubungan kita dengan Allah. Bila terkurang di situ, maka mudah untuk kita terima jalan yang lain, jalan yang sumber, jalan yang kabur, mudah. Sebenarnya itu. Jadi rawatan apa pun tak kira lah jenis jus ke apa-apa, mesti berpaksikan kepada tarbiyah. Itu yang pertama sekali. Jadi kita bukan sekadar membawa, kita kata untuk nak buat perubatan saja. Kita bawa untuk nak tune kefahaman manusia, kefahaman penagih-penagih. Sebab apa? Bercanggah daripada segi banyak bab dan banyak orang. Jadi kalau nak ikut sanggup, memang kita tak sanggup. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi kekuatan tu untuk kita bantu sikit. Jadi kita dengar rintihan ni sebenarnya ayat mata. Bukan senang nak ubah orang. Sebab apa? Tuhan kata orang ni aku juga yang nak ubah. Hampa tak boleh ubah. Melainkan dia merubah diri dia sendiri, ataupun aku yang memberi petunjuk ataupun hidayah. Ini Tuhan kata. Jadi kita dah memang dulu dah perkataan yang Tuhan kata macam tu, memang kita tak boleh buat apa. Cuma kita berikhtiar dan ambil jalan apa yang Allah kata. Bila kita ambil jalan apa yang Allah kata, baru nasihat sama-sama kita, tegur sama-sama kita, fadzakirkan innama anta mudzakir. Banyaklah dalil-dalil yang berkenaan dengan teguran. Tegur cara baik, berhikmah dengan amanah sidiknya, insya-Allah orang akan ikut. Kadang-kadang ni orang tak mau dengar mokok, beletiak dan sebagainya. Tapi bila kita pergi, bila kita sampai, bila kita call telefon dan sebagainya, ada kita kata kebaikan di situ. Jadi boleh duduk berbincang dan sebagainya. Jadi berbalik kepada tajuk apa adik lain tadi tu, apa liku-liku dia? Liku-liku dia memang hebat. Pasal apa? Kita berdepan bukan dengan orang nak kurus, orang nak cantik, orang nak putih dan sebagainya. Kita berdepan dengan orang yang betul-betul kadang-kadang pestun pun ada. Nak ubah hidup. Jadi kami di sini sentiasa upgrade untuk buat satu perubahan. Sebab apa? Kita nak bagi orang berubah, kita kena berubah dulu. Jadi dalam masa yang sama kita bantu orang, kita sedang memperbaiki diri kita, sedang kita upgrade, sedang kita mengaji, sedang kita buat yang terbaik untuk kita dan untuk pelanggan-pelanggan kita. Jadi terutamanya golongan-golongan perempuan, ibu-ibu di luar sana. Jadi tolong prihatin, tolong ambil berat, tolong ambil tahu apa yang berlaku dalam rumah tu. Kadang-kadang orang perempuan ni mereka tak berapa ambil kisah. Mungkin ayah atau abang mereka tahu adik mereka macam mana, ni mereka macam mana. Tapi kaum ibu, orang perempuan di rumah mereka tak tahu. Tolong peka, benda ni dia ada tahap dia. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan 4. Kita jangan menyedari keadaan ni sampai tahap keempat. Kita mesti kena tahu dah tahap 1 dia macam mana. Bila kita tahu, kita senang untuk handle dia dalam rumah macam mana. Cara kita nak buat perubatan, cara kita nak ikhtiar. Sebab benda ni, dia bukan sakit makan ubat bagi lega. Benda ni dia terutama dengan keinginan hawa nafsu yang tinggi. Penagihan ni dia, kalau kita tanya semua penagih, semua mereka nak COVID. Disebabkan apa? Itu persoalan dia. Disebabkan apa? Disebabkan mengikut telunjuk hawa nafsu tu. Itu yang sebenarnya. Jadi di sini kita bukan sekadar bagi rawatan,
kita kata sekadar dus dengan minyak saja, malah rawatan macam mana nak bagi pecah buang ni dalam yang keras ni, kita nak bagi pecah buang supaya mudah dia nak meneruskan hidup. Selagi duk ada lagi, duk teringat, duk rindu, duk hak ni, duk nak cari duit nak beli, duit nak gadai hak nak beli, selagi itulah tak boleh ke mana. Jadi saya nak nasihat kepada pelanggan atau rakan-rakan sahabat kita yang mana ada permasalahan, yang nak berhenti, jangan tangguh. Pasal apa? Tangguh ni satu kerja yang takkan jadi. Kalau jadi, benda ni akan jadi lambat. Dia takkan jadi. Dia benda apa tangguh pun. Sat dulu, orang Kedah kata sat dulu, sat lagi. Memang benda tu harus dengan ayat 12. Tu orang tua-tua kata. Pasal apa? Sat lagi, kita nak bisikkan pula. Dia kata, alah, muda lagi, nak seronok lagi. Jadi benda tu dia akan jadi, yang sat lagi tu dia akan jadi sat setahun lepas, ataupun sat 3 bulan lagi. Dia jadi macam tu. Sebab apa? Yang mana main menyerah diri kepada kita, sebenarnya semua yang ada masalah. Yang sampai tidurnya kaki kejam tak boleh lena, yang buat kerjanya tak boleh sampai tangan ketat macam tu. Jadi yang ada yang ubutan daripada bini, suruh tinggal dan sebagainya, semua yang tak. Jadi kita nak nasihat di sini, jangan sampai tahap tu baru nak main. Macam tu. Sebelum tu dah boleh repair. Jadi tapi tak apalah nak buat macam mana. Kadang-kadang Tuhan bagi permasalahan untuk dia ubah. Lagi tak bagi masalah, kita tak fikir pun. Jadi bagus juga. InsyaAllah sekadar tu kita boleh kongsi pada pagi ni, sembang santai. Ada apa-apa persoalan di ruang komen tu, tolonglah bagi tahulah, serba sedikit untuk kami bantu anda, insya-Allah. Kami dipahamkan di sekitar anda, di Perlis, di Kedah, di Pulau Pinang, bahagian pulau, di Perak Utara, Perak Selatan dan juga Kelantan, Terengganu. InsyaAllah kami berada di hampir-hampir anda. Jadi macam tu, sedikit sebanyak lah. Nak baca komen Fadrul Osman, terbaik. Assalamualaikum Tuan Fadrul, faham. Selamat pagi. Untuk Danggu Western, terbaik sahabat, semoga terus istiqamah. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku. Zamir Osman, Zamir, sahabat. InsyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah dengan izin Allah belaka. Syahrul Ishaq, terbaik sahabat, semoga terus berjaya dunia akhirat. Selamat pagi, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zamir Osman, saham akhirat. Saham akhirat, ya. Sebenarnya saham ada 2 saham. Satu saham dunia, satu saham akhirat. Bawa lah dunia pergi jadi akhirat. Macam mana cara nak bawa dunia pergi jadi akhirat? Setiap pekerjaan dia mesti ada hubung kait. Jadi gunakan ikatan tu, kaitan tu, supaya lepas ke arah sana. Buatlah, tak kira bendang ke, meracun ke, bukit ke, apa saja, mesti ada matlamat. Itu perkara biasa. Banyak ustaz-ustaz yang boleh terang lagi benda-benda tu, insyaAllah. Baik. Ada apa-apa lagi soalan? Yang tu saja. Jadi siapa yang dapatkan jus Haromai, boleh tengok dekat page Facebook kami. Nombor telefon ada kat situ. Boleh WhatsApp kami untuk tanya soalan tentang set jus Haromai. Okay, jadi kat situ saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih yang dah tengok. Terima kasih dekat Tuan Suki dan Puan Rashida. Okey, kita berjumpa Ahad minggu depan dan tunggu yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Bye.